Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini kita akan membuat sedikit ulang kaji bagi matematik SPM KSSM, iaitu untuk tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, iaitu bab 1 di tingkatan 4. Jadi kita lihat soalan 1 terlebih dahulu, iaitu cari nilai K dalam persamaan kuadratik yang berikut, iaitu K tambah 4 per 2 sama dengan 3 per K tambah 3. Jadi untuk kita selesaikan soalan ini, kita tulis semula soalan. Jadi kita akan buat darab silang dekat sini, iaitu K seperti ini, K2 darab 3. Jadi kita akan dapat K tambah 4. Okey, didarabkan. Jadi bila didarabkan, kita letak dalam kurungan K tambah 3. Jadi K tambah 4 darab K tambah 3 bersamaan dengan 3 darab 2. Jadi kita selesaikan kiri dan kanan. Jadi untuk kita selesaikan sebelah kiri, K darab K, kita akan dapat K kuasa 2. K darab positif 3, kita akan dapat positif 3K. Seterusnya 4 darab K, kita akan dapat 4K, positif 4K, dan 4 darab 3, kita akan dapat positif 12 bersamaan dengan 3 darab 2 iaitu 6. Jadi kita ringkaskan di sebelah kiri, kita akan dapat K kuasa 2 tambah 7K tambah 12 bersamaan dengan 6. Jadi bila soalan cari nilai K, bermaksud kita akan jadikan dia dalam bentuk am. Jadi ini persamaan kuadratik dalam bentuk am. 6 di sebelah kanan, kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Jadi kita akan dapat K kuasa 2 tambah 7K tambah 12, positif 6 pindah kiri akan jadi negatif 6. Jadi apa yang tinggal di sebelah kanan adalah kosong. Jadi kita ringkaskan, kita akan dapat K kuasa 2 tambah 7K tambah 6 sama dengan sifar. Jadi dekat sini disebabkan kertas 1, kita boleh teruskan dengan menggunakan kalkulator. Jadi tekan mode, bergantung kepada kalkulator masing-masing. Untuk kalkulator version yang saya pakai ni, untuk kita dapatkan persamaan, saya akan tekan EQN iaitu 5. Jadi anda cari function EQN di kalkulator anda. Jadi ini adalah kuadratik, jadi saya akan tekan 3. Jadi A di sini maksud perkali bagi K kuasa 2 iaitu 1, masukkan sama dengan. B perkalinya adalah 7, jadi kita masukkan sama dengan. Dan C perkalinya adalah 6, jadi kita masukkan sama dengan. Jadi jawapannya yang pertama X1 negatif 1, X2 negatif 6. Jadi kalau kita lihat di sini, jawapannya adalah B. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan 1. Jadi untuk soalan 2, rajah di bawah menunjukkan graf suatu fungsi iaitu fungsi Y sama dengan 25 tolak X kuasa 2. Dan kita dapati ada satu titik H kosong di sini. Soalannya cari nilai H. Jadi kita lihat titik H adalah koordinat X. Nilai bagi X apabila nilai Y-nya adalah sifar. Jadi untuk kita dapatkan H, kita perlu gantikan Y sifar kepada fungsi iaitu Y sama dengan 25 tolak X kuasa 2. Jadi di sini kita gantikan Y sama dengan sifar. Jadi kita boleh tulis 25 tolak X kuasa 2 bersamaan dengan sifar. Jadi 25 adalah bersamaan dengan X kuasa 2. Atau lebih mudah, anda letakkan X sebelah kiri, X kuasa 2 bersamaan dengan 25 pun boleh. Jadi untuk kita dapatkan nilai H, X adalah punca kuasa 2 bahagi 25. Iaitu punca kuasa 2, 25 adalah, kita boleh dapat positif atau negatif 5 di sini. Tetapi berpandukan kedudukan H, jawapannya adalah positif 5. Jadi jawapannya adalah C di sini. Seterusnya kita lihat pula soalan 3. Rajah di bawah menunjukkan graf bagi fungsi Y sama dengan negatif 3 kurungan X tolak 4 kuasa 2. Jadi ini adalah grafnya. Kita ada titik K di sini. Cari koordinat bagi titik maksimum K. Jadi kita dapati di sini K adalah pada nilai paksi simetri bagi graf fungsi ini. Dan kita tahu untuk kita dapatkan nilai bagi
nilai bagi paksi simetri, negatif X adalah bersamaan dengan negatif B per 2A. Jadi di sini kita perlu jadikan persamaan yang diberi oleh soalan kepada bentuk am terlebih dahulu, iaitu negatif 3 X tolak 4 kuasa 2. Jadi kita kembangkan persamaan ini, negatif 3 X tolak 4, X tolak 4. Jadi kita darabkan satu persatu. Negatif 3 kita kekalkan di sini. Jadi letak dalam kurungan X darab X, kita akan dapat X kuasa 2. Seterusnya X darab negatif 4, negatif 4X. Negatif 4 darab X juga negatif 4X. Dan yang terakhir, negatif 4 darab negatif 4 adalah positif 16. Jadi kita selesaikan yang dalam kurungan terlebih dahulu. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 8X di sini, tolak 8X tambah 16. Jadi akhirnya kita akan buka kurungan, iaitu negatif 3. Kita darabkan dengan kesemua di dalam kurungan. Kita akan dapat persamaannya adalah Y bersamaan negatif 3X kuasa 2. Negatif 3 darab negatif 8, positif 24X. Negatif 3 darab positif 16, iaitu negatif 54. Jadi di sini negatif 48. Jadi kita masukkan nilai. Kita on pen dulu. Negatif 48. Di sini. Jadi kita dah dapati di sini. Jadi kita masukkan untuk kita dapatkan nilai X bagi titik K, iaitu menggunakan rumus paksi simetrinya, kerana K berada pada titik maksimum. Jadi bila titik maksimum berada pada paksi di atas paksi simetri, iaitu negatif B per 2A. Jadi kita masukkan nilai di sini. Negatif B kita 24, 2A 2 darab A kita negatif 3. Jadi kat sini ringkaskan, kita akan dapat negatif 24 bahagi negatif 6. Jadi kita akan dapat 4. Jadi kita dah dapati K juga berada pada titik K. Titik maksimum ini berada pada nilai X nya 4 dan koordinat Y nya di sini adalah sifar. Jadi di sini kita dapat jawapannya adalah C untuk soalan 3, iaitu koordinat 4, 0. Dan kalau kita tengok pula soalan nombor 4, rajah menunjukkan suatu fungsi kuadratik yang dilukis pada satu satah Cartesian. So kita ada fungsi kuadratik di sini. Soalannya cari persamaan bagi graf itu. Jadi kita lihat yang pertama, bentuk graf adalah masam. Bermaksud bentuknya adalah, apabila bentuk graf adalah masam, bermakna nilai A-nya adalah nilai negatif. Jadi kita dah tahu untuk persamaannya nanti A akan lebih kecil pada 0. Dan kita dapati graf ini memotong pada paksi Y sama dengan 4, bermaksud nilai C nya adalah 4. Jadi dan kita dapati pintasan X nya adalah negatif 2 dan 2. Jadi dalam pilihan jawapan, untuk C sama dengan 4 bermaksud A adalah salah, B adalah salah. Jadi kita hanya memikirkan jawapan C dan D. Untuk C dan D, jawapan yang lebih tepat adalah jawapan C, kerana nilai perkali bagi A nya adalah negatif 1. Jadi dekat sini juga sebenarnya kita boleh uji. Negatif X kuasa 2 tambah 4 sama dengan 0. Jadi negatif X kuasa 2 bersamaan negatif 4. Kenapa sama dengan 0? Untuk kita uji untuk dapatkan pintasan Y. Jadi X kuasa 2 sama dengan 4. Jadi X adalah punca kuasa 2 bagi 4, iaitu kita akan dapat X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Jadi di sini terbukti jawapannya adalah C.
Seterusnya pula kita bincangkan soalan D antara berikut yang manakah mewakili graf bagi Y sama dengan 3X tolak X kuasa 2. Jadi di sini kita lihat apabila Y sama dengan 3X tolak X kuasa 2 bermaksud nilai A-nya di sini adalah negatif 1. Nilai B bagi persamaan diberi adalah 3 dan nilai C-nya apabila tiada di sini bermaksud C-nya adalah sifar. Ini bermakna A akan menentukan bentuk graf. Graf adalah berbentuk masam. Bermaksud C bukan pilihan jawapan. Kerana C adalah graf senyum. Seterusnya kita lihat C-nya adalah sifar. Menunjukkan grafnya memotong pada paksi X sama dengan kosong. Jadi bermaksud pintasan Y bukan memotong paksi X. Memotong paksi Y sama dengan kosong. Sebab C untuk nilai paksi Y-nya bersamaan dengan kosong. Jadi di sini kita bandingkan graf ni untuk pintasan Y sama dengan sifar. Jawapannya adalah D di sini. Seterusnya pula kita akan jawab soalan di dalam bab ini yang melibatkan soalan kertas 2 bahagian A. Jadi soalan yang pertama, selesaikan persamaan kuadratik berikut iaitu 2x tolak 1 kuasa 2 bersamaan dengan 3x tolak 2. Jadi untuk kita selesaikan persamaan kuadratik, sudah semestinya kita akan jadikan persamaan kuadratik kepada bentuk am terlebih dahulu. Jadi di sini 2x tolak 1 kuasa 2 bermakna 2x tolak 1 darab 2x tolak 1. Iaitu bersamaan 3x tolak 2. Jadi di sini bermaksud 2x darab 2x, 2x darab negatif 1, negatif 1 darab 2x dan negatif 1 darab negatif 1. Jadi kita akan dapat hasilnya adalah 4x kuasa 2 tolak 2x tolak 2x tambah 1. Jadi di sebelah kanan kita kekalkan iaitu bersamaan dengan 3x tolak 2. Jadi kita selesaikan kiri dan kanan. Okey, seterusnya kita permudahkan persamaan ini. Jadi kita akan dapat 4x kuasa 2 tolak 4x tambah 1 bersamaan 3x tolak 2. Jadi kita pindahkan untuk kuadratik. Kita tahu persamaannya, persamaan amnya adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan sifar. Bermaksud sebelah kanannya adalah sifar. Ini bermakna kita akan pindahkan ke semua di sebelah kanan kepada di sebelah kiri. Jadi kita akan dapat 4x kuasa 2 tolak 4x tambah 1 tolak 3x negatif 2 pindah jadi tambah 2 bersamaan dengan kosong. Jadi di sini kita ringkaskan lagi, kita akan dapat 4x kuasa 2 tolak 4x tolak 3x negatif 4x negatif 3x adalah negatif 7x. Positif 1, positif 2 adalah positif 3 bersamaan dengan sifar. Jadi di sini kita hanya teruskan dengan menggunakan kalkulator saintifik. Jadi kita setting kalkulator kepada mode equation, cari mode equation pada kalkulator masing-masing. Okey, dan kita masukkan nilai A kita adalah 4. Kita masukkan A sama dengan 4. B kita negatif 7. Kita masukkan B negatif 7 dan C kita adalah positif 3. Jadi kita akan dapat jawapan X adalah 1 dan yang kedua X adalah 3/4. Jadi di sini disebabkan ini kertas 2, kita perlu bijak untuk menulis jawapan. Jadi cikgu akan tuliskan jawapan di sini. Yang pertama tadi X1, yang kedua X sama dengan 3/4. Jadi kita akan tuliskan jawapan terlebih dahulu. Jadi untuk kita akan buat reverse method. Jadi tadi jawapan kita X1 dan yang kedua X adalah bersamaan 3/4. Jadi sebabkan kertas 2 kita nak jalan kerja mesti betul. Jadi kita akan buat reverse method. Kita di bawah persamaan am kita perlu faktorkan. Jadi kita letak rumah pemfaktoran sahaja terlebih dahulu di sini. Jadi sekarang kita reverse. Jadi untuk dapatkan berapa yang kita perlu letakkan dalam rumah pemfaktoran, rumah 1 dan rumah 2, kita nak jadikan selepas sama dengan adalah kosong. Jadi 1 kita pindahkan di sini, kita akan dapat X
tolak 1 sama dengan sifar. Jadi kita perhatikan apabila sebelah kanan sudah sifar, X tolak 1, kita masuk dekat kurungan yang pertama. Jadi untuk yang kedua, X sama dengan 3/4, kita nak jadikan di sebelah kanannya sifar, kita akan pindah satu persatu, iaitu kita pindah 4 terlebih dahulu. Jadi kita akan dapat 4X bersamaan 3. Jadi belum lagi sifar di sini, sekarang kita pindahkan 3. 4X tolak 3 sama dengan 0. Jadi bila dah ada sifar di sini, kita akan masukkan jawapan dalam kurungan ini, iaitu 4X tolak 3. Maka kita telah melengkapkan jalan kerja. Jadi kita lihat markahnya 4 di sini. Jadi 4 markah di sini adalah untuk bentuk arm yang berjaya 1 markah. Seterusnya pemfaktoran 1 markah, dan jawapan akhir X sama dengan 1 markah, dan X sama dengan 3/4 1 markah. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan kertas 2 bahagian A untuk soalan yang pertama. Seterusnya kita lihat pula soalan kertas 2 bahagian A untuk contoh soalan yang kedua. Soalannya di sini, lakar graf fungsi kuadratik yang berikut, iaitu fx sama dengan x kuasa 2 tolak 10x tambah 16. Okey, daripada fungsi graf, kita dapati nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 10 dan C-nya adalah 16. Jadi untuk kita lakar graf fungsi kuadratik, murid anda perlu tahu 5 perkara yang perlu anda cari, iaitu yang pertama bentuk graf. Jadi di sini disebabkan A-nya adalah 1, bentuknya adalah bentuk senyum. Dan yang kedua adalah cari pintasan Y. Jadi pintasan Y di sini kita lihat pada nilai C. Nilai C di sini adalah 16. Seterusnya kita akan menggunakan kalkulator untuk mendapatkan pintasan X. Bagaimana untuk kita dapatkan pintasan X? Dengan menggantikan fungsi fx sama dengan 0. Bermaksud X kuasa 2 tolak 10x tambah 16. Jadi kita akan selesaikan menggunakan kalkulator. Kita masukkan nilai. Jadi kita setting kalkulator kepada mode equation juga. Okay, so kita mode equation masing-masing ikut kalkulator masing-masing. Jadi masukkan nilai A adalah 1, nilai B-nya adalah negatif 10. Okay, selepas masukkan nilai, masukkan sama dengan, dan nilai C-nya adalah 16. Jadi tekan sama dengan, kita dapat pintasan X yang pertama adalah 8 dan pintasan X yang kedua adalah 2. Seterusnya kita akan dapatkan paksi simetri. Jadi kita tahu paksi simetri X sama dengan negatif B per 2A. Jadi kita gantikan nilai B dan A di sini. Jadi kita akan dapat X sama dengan negatif B. Okay, negatif untuk negatif di sini. B kita adalah negatif 10. Sebab tu jangan keliru dan buat salah ya. Jadi negatif kurungan negatif 10 bahagi 2, iaitu 10, positif 10 per 2 bersamaan dengan 5. Jadi kita dah dapat paksi simetri, dan kita tahu apabila bentuk graf kita adalah senyum, kita akan dapat titik minimum. Jadi bagaimana nak dapat titik minimum? Okay, X-nya adalah nilai pada paksi simetri, iaitu 5, dan nilai Y-nya kita akan gantikan nilai X dalam fungsi. Jadi X tadi kita dah dapat 5. Jadi kita gantikan X5 dalam fungsi, iaitu 5 kuasa 2 tolak 10X. X kita gantikan juga 5. Okey, tambah 16. Jadi kita dapat, okey, paksi simetrinya 5, maka nilai titik minimumnya pada koordinat X5, Y negatif 9. Jadi apabila kita dah dapatkan kelima-lima maklumat, seterusnya kita akan memulakan lakar paksi dan tandakan nilai bersesuaian. Jadi apabila kita lihat soalan di sini, lakar menunjukkan kita tak perlu kertas graf. Jadi kita perlu tanda yang bersesuaian. Yang pertama bentuk graf, yang kedua pintasan Y pada 16. Jadi kita tanda graf kita akan lalu pada titik ini. Seterusnya paksa pintasan X-nya adalah 28. So kita tanda 28.
paksi simetrinya pada nilai X sama dengan 5. So, kita buat paksi simetri pada X sama dengan 5. So, ini garis putus-putus yang melalui koordinat 5. X sama dengan 5. Dan kita ada titik minimum kita 5, negatif 9. Jadi, bila kita dah tanda yang kita mahukan, anda hanya perlu sambungkan ke semua titik ini dengan bentuk yang bersesuaian. Jadi kita dah dapat jawapan kita. Jadi kalau kita lihat, kita dah lukis lakarkan cantik-cantik seperti ini. Dan kita lihat markahnya adalah 4. Jadi 4 markah di sini. Mesti yang pertama bentuk graf. So bentuk graf yang betul 1 markah. Yang kedua kita lihat pada pintasan Y yang betul juga 1 markah. Nilai pada pintasan X yang betul juga 1 markah. Dan markah pintasan X 1 markah, jadi 1 saja di sini. Dan yang terakhir adalah kelicinan graf. Bentuk graf dilukis dengan licin dan cantik 1 markah. Jadi jumlah markahnya adalah 4. Seterusnya kita lihat pula soalan 3 untuk contoh kertas 2 bahagian A. Sempena cuti hujung minggu, Diana ingin membuat sebuah taman bunga di laman rumahnya. ABCD ialah plan laman rumahnya. Taman bunga APQ berbentuk segitiga. Luas keseluruhan lamannya ialah 10 cm persegi. Jadi soalan cari panjang dan lebar dalam meter seluruh laman rumahnya. Jadi keseluruhan laman rumahnya adalah kesemua bentuk segi 4 ini, iaitu daripada A, B, C, D. Ini adalah laman rumahnya. Jadi bentuknya adalah segi 4, bermaksud luasnya adalah panjang darab lebar. Jadi panjangnya di sini 3X tambah 2, darab lebar 3 tambah X bersamaan dengan 20 seperti mana yang diberi dalam soalan. Jadi kita akan untuk dapatkan panjang dan lebar, sebelum itu kita kena cari nilai X. Jadi kita selesaikan persamaan ini. 3X darab 3 kita akan dapat 9X. Seterusnya 3X darab X kita akan dapat positif 3X kuasa 2. 2 darab 3 bersamaan dengan positif 6. Dan 2 darab X bersamaan dengan positif 2X, iaitu sama dengan 20. Jadi kita ringkaskan dan kita susunkan mengikut bentuk arm. 3X kuasa 2, 9X tambah 2X tambah 11X tambah 6 tolak 20. Jadi kita pindahkan 20 ke kiri bersamaan dengan sifar. Jadi ringkasnya 3X kuasa 2 tambah 11X tolak 14 bersamaan dengan sifar. Jadi sekarang kita akan gunakan kalkulator saintifik untuk dapatkan nilai X. Jadi kita masukkan kepada mode equation. Okey. Dan kita untuk kuadratik, kita masukkan A-nya adalah 3 di sini. B-nya adalah 11 dan C-nya adalah negatif 14. Jadi kita masukkan nilai, kita dapat X-nya adalah 1 dan negatif 14/3. Jadi di sini, jadi disebabkan ini kertas 2, kita perlu memastikan working kita adalah dalam keadaan baik. Jadi kita tulis jawapan terlebih dahulu seperti mana yang kita dapat menggunakan kalkulator tadi, dan kita akan faktorkan di sini. Okey. Okey, kita buat rumah pemfaktoran terlebih dahulu sama dengan sifar. Jadi kita nak pastikan selepas X adalah kosong. Jadi di sini X tolak 1 sama dengan kosong. Jadi bila kosong di sini, kita akan masuk X tolak 1 dalam rumah yang pertama, iaitu X tolak 1. Dan yang kedua, kita pindahkan 3, kita akan dapat 3X. Okey, 3X bersamaan negatif 14. So sekarang kita pindahkan negatif 14, 3X tambah 14 bersamaan dengan kosong. Jadi kita masukkan dalam rumah yang kedua, 3X tambah 14. Jadi ini adalah untuk jalan kerja yang lengkap. Okey, jadi kita akan terima X sama dengan 1. Jadi yang ni kita
terima. Kerana ini untuk panjang, ukuran panjang, tidak mungkin akan bernilai negatif. Jadi kita dah tahu untuk dapatkan panjang dan lebar, panjangnya sebentar tadi adalah 3x tambah 2. Jadi 3x tambah 2 kita gantikan x1 tambah 2, 3 tambah darab 1 tambah 2, kita akan dapat 5 dalam unit meter. Seterusnya untuk dapatkan pula lebar, kita tahu lebarnya adalah x tambah 3 atau 3 tambah x sama sahaja. Jadi kita gantikan x-nya 1 tambah 3, maka lebarnya adalah 4 meter. Jadi kita selesai menjawab soalan ini. Seterusnya kita lihat pula permarkahan. Markahnya adalah 4 di sini. Jadi markahnya adalah 4. Yang pertama, bentuk am yang betul di sini 1 markah. Kita tuliskan pemfaktoran dengan betul 1 markah. Dan kita lihat di sini kita ada nyatakan jawapan di sini 1 markah dan jawapan conclusion terakhir iaitu panjang dan lebar dengan nilai yang betul 1 markah. Jadi kita dah bincangkan soalan contoh kertas 2 bahagian A, soalan nombor 3 bagi tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Seterusnya kita akan lihat pula soalan kertas 2 bahagian B. Jadi contoh soalan kertas 2 bahagian B, soalan yang pertama di sini, raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan ax tolak p, x tolak q dengan keadaan p lebih kecil daripada q. Titik R ialah titik maksimum bagi graf fungsi kuadratik tersebut. Soalan A, hitung nilai p, q dan A kecil di sini. Seterusnya, soalan B, tuliskan persamaan kuadratik tersebut. Soalan C, tentukan persamaan paksi simetri. Dan soalan D, nyatakan koordinat titik R. Jadi kita ada titik R di sini. Jadi bagi menjawab soalan A, kita lihat fungsinya di sini. A sama dengan X tolak P, X tolak Q. Ini adalah fungsi yang diberi oleh soalan, iaitu fx bersamaan dengan A darab X tolak P darab X tolak Q. Jadi kita lihat bentuk graf di sini. Bentuknya adalah bentuk masam. Jadi kita dah boleh dapat kesimpulan nilai A adalah 1 di sini. Seterusnya P dan Q, kalau kita lihat pada persamaan fungsi yang diberi, P dan Q adalah pintasan X, menunjukkan pintasan X di sini adalah pada nilai X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Jadi untuk dapatkan P dan Q di sini, P-nya adalah 2 dan Q-nya adalah 6. Jadi kita boleh dapat keseluruhan jawapan. Jadi kita tulis jawapan di sini, P-nya 2, Q-nya 6 dan A-nya adalah negatif 1. Seterusnya soalan, tuliskan persamaan kuadratik tersebut. Jadi kita dah tahu fungsi. Jadi ini adalah fungsi yang diberi dalam soalan tadi, iaitu dengan kita telah masukkan nilai P dan Q. A darab X tolak 2 darab kurungan faktorkan dengan darabkan dengan X tolak 6 sama dengan sifar. Jadi di sini kita masukkan ke semua nilai. Jadi A di sini kita dah tahu tadi negatif 1. Jadi kita darabkan ke semua nilai. X darab X, kita kembangkan, kita faktoran ini. X darab negatif 6, negatif 2 darab X dan negatif 2 darab negatif 6. Maka kita akan dapat jawapan. Jawapan akhirnya negatif X kuasa 2 tambah 8X tolak 12 sama dengan sifar. Jadi kita dah berjaya menulis fungsi persamaan kuadratik yang diminta oleh soalan. Soalan C, tentukan persamaan paksi simetri. Jadi kita tahu rumus untuk dapat paksi simetri adalah X sama dengan negatif B per 2A. Jadi kita masukkan nilai. Jadi kita dah dapat persamaan kuadratik pada soalan C. Negatif B, B kita adalah 8. Jadi negatif 8 per 2 darab A kita negatif 1. Jadi negatif 8 bahagi negatif 2, maka kita akan dapat 4. Seterusnya soalan D, nyatakan koordinat titik R.
Jadi R adalah titik maksimum, bermaksud nilai X-nya adalah nilai paksi simetri dan nilai Y-nya dengan menggantikan nilai X pada paksi simetri dalam fungsi. Jadi kita gantikan nilai negatif X-nya 4 kuasa 2 tambah 8 darab 4 tolak 12. Maka hasilnya juga di sini adalah 4. Maka kita dapat titik R adalah dengan koordinat 4, 4. Jadi seterusnya permarkahan, kita lihat soalan A 3 markah menunjukkan setiap satu jawapan bersamaan dengan satu markah. Jadi untuk soalan B 2 markah, jadi yang ni kita gantikan nilai yang betul 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Soalan C juga 2 markah, jadi untuk langkah menggantikan nilai menggunakan rumus yang betul 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan soalan D juga 2 markah, menunjukkan kita cari nilai Y 1 markah, kita gantikan 4 ke dalam fungsi dan kita nyatakan jawapan koordinat bagi titik R 1 markah. Jadi kita telah selesai membincangkan contoh soalan bahagian B bagi bab fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah bagi soalan yang pertama. Okay, seterusnya pula kita lihat contoh soalan kertas 2 bahagian B bagi soalan yang kedua, iaitu rajah menunjukkan sebuah segitiga. Soalan A, bentukkan satu ungkapan kuadratik dalam sebutan H bagi luas segitiga itu. Soalan B, diberi bahawa luas segitiga itu ialah 152 meter persegi, cari nilai H. Dan soalan C, Ashraf ingin memasang jubin berukuran 0.5 meter darab 0.5 meter pada keseluruhan kawasan segitiga tersebut. Berapakah jubin yang diperlukan oleh Ashraf? Jadi untuk menjawab soalan A, iaitu kita akan bentukkan ungkapan kuadratik bagi luas segitiga. Jadi kita akan ambil rumus luas segitiga, iaitu 1/2 darab tingginya di sini, iaitu 2H darab dasarnya adalah 2H tambah 3. Jadi kita akan selesaikan persamaan ini. Jangan lupa ya, untuk di sini jadi kita akan dapat 4H kuasa 2 tambah 6H per 2. Jadi kita faktorkan yang di atas untuk kita permudahkan. Jadi jawapan akhirnya adalah 2H kuasa 2 tambah 3H. Jadi seterusnya kita akan cari pula nilai H apabila luasnya adalah 152 meter persegi. Jadi kita masukkan, kita tahu luas tadi adalah 2H kuasa 2 tambah 3H. Diberi luasnya adalah 152. Jadi ini merupakan bila ada kuasa 2, kita tahu ianya akan jadi suatu persamaan kuadratik. Jadi untuk selesaikan persamaan kuadratik, kita akan ikut rumus formula bentuk am yang pertama. Jadikan kepada bentuk am, iaitu ax square tambah bx tambah c sama dengan kosong. Bermaksud sama dengan kosong, kita nak jadikan kosong di sebelah kanan. Jadi kita akan pindahkan 152 di sini. Jadi kita akan dapat 2H kuasa 2 tambah 3H tolak 152 sama dengan sifar. Jadi di sini kita akan terus menggunakan kalkulator saintifik. Kita masukkan nilai dalam kalkulator. Okey, kita pilih mode equation mengikut version kalkulator masing-masing. Okey, jadi kita masukkan A kita 2 sama dengan B kita 3, klik sama dengan, dan C kita negatif 152 sama dengan, dan tekan sama dengan, kita dapat X yang pertama 8 dan X yang kedua adalah negatif 19 per 2. Jadi menunjukkan H adalah ukuran panjang. Bermaksud X yang kedua kita tak akan ambil kira sebagai jawapan. Walau bagaimanapun disebabkan kertas 2, kita perlu tulis tertib jawapan dengan betul. So tadi kita tahu jawapannya adalah H sama dengan 8. Okey, lagi satu, H sama dengan negatif 19 per 2. Walaupun kita tahu kita akan pertimbangkan H adalah 8, tetapi jalan kerja kita perlu tunjukkan dengan lengkap. So di bawah bentuk am yang betul, kita akan letakkan rumah untuk pemfaktoran. Jadi kita ulang langkah yang sama. Kita nak jadikan 8 di sini adalah sifar, kita pindahkan 8 jadi H tolak 8
sama dengan sifar. Jadi H tolak 8 kita letak dalam kurungan yang pertama. Seterusnya kita akan pindahkan 2 terlebih dahulu. Jadi kita akan dapat di sini 2H tambah 19 sama dengan sifar. Jadi kita akan masukkan di sini kurungan yang kedua adalah 2H tambah 19. Jadi kita dah dapat jawapan. Jadi jangan lupa buat kesimpulan jawapan. H adalah 8. Berikutan, H adalah ukuran panjang segitiga. Jadi kita telah selesai menjawab soalan B. Jadi untuk soalan C, Ashraf ingin memasang jubin berukuran 0.5 meter, darat 0.5 meter pada keseluruhan kawasan segitiga. Berapakah jubin yang diperlukan oleh Ashraf? Jadi kita tahu luas jubin adalah 0.5 darab 0.5 iaitu 0.25. Jadi sekiranya luas seperti mana yang diberi oleh soalan tadi 152, kita akan bahagikan dengan luas sekeping jubin iaitu 0.25. 152 bahagi 0.25, maka kita akan dapat jawapannya adalah 608. Okey, seterusnya kita akan lihat pula dari segi permarkahan. Jadi untuk soalan A 2 markah. Jadi kita masukkan rumus luas yang betul 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Okey, dan soalan B 1 markah di sini. Okey, di sini 1 markah. Okey, pemfaktoran 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Jadi jumlahnya 4. Dan soalan C 3 markah, luas jubin 1 markah. Okey, jadi rumus untuk luas kawasan bahagi luas 1 jubin 1 markah dan jawapan akhir bilangan jubin yang diperlukan 1 markah. Jadi kita telah selesai menjawab soalan contoh yang kedua bagi soalan bahagian B kertas 2. Jadi kita baca soalan seterusnya. Sebuah kereta bertolak dari Tanjung Malim ke Taiping dalam masa, ini adalah masanya iaitu 3T tolak 5 per jam. Jadi soalan A, jika purata laju kereta itu ialah 30T km per jam, ini adalah untuk purata laju. Bentukkan satu ungkapan kuadratik dalam sebutan T untuk mewakili jumlah jarak. Jadi soalan minta kita cari jumlah jarak. Jadi jarak adalah laju. Untuk kita dapatkan laju adalah jumlah jarak bahagi masa. Itu adalah rumus untuk laju. Bermakna untuk dapatkan jarak, laju darab masa. Jadi kita masukkan lajunya, kita masukkan nilai. Lajunya di sini adalah 30T, masanya adalah 3T tolak 5. Jadi kita akan darab satu persatu di sini. 30T darab 3T, 30T tolak 5. Maka kita dapat jawapan akhir untuk A iaitu untuk jarak 90T kuasa 2 tolak 150T seperti mana yang diminta soalan dalam sebutan T. Kita lihat pula soalan yang kedua, soalan B. Okey, diberi jarak antara Taiping dan Tanjung Malim. Okey, jadi ini adalah jarak di antara Tanjung Malim ke Taiping 187.5 km. Soalan minta cari jumlah masa dalam minit yang diambil oleh kereta tersebut. Jadi di sini kita tahu kita dah dapat untuk jarak tadi dalam sebutan T, 90T kuasa 2 tolak 150T. Jadi diberi dalam soalan sekarang nilainya adalah 187.5. Jadi kita dapat persamaan kuadratik di sini iaitu 90T kuasa 2 tolak 150T bersamaan 187.5. Jadi kita nak dapatkan jumlah masa. Jadi masa di sini adalah T. Bermakna kita nak dapatkan nilai T. Jadi kita akan selesaikan persamaan kuadratik di sini. Iaitu 90T kuasa 2 tolak 150T. Kita pindahkan 187.5 ke sebelah kiri akan jadi negatif 187.5 sama dengan sifar. Sekarang kita lihat nombornya agak besar. Kita akan kecilkan terlebih dahulu. Jadi kita permudahkan persamaan ini dengan kita bahagikan setiap term di dalam ni dengan membahagikan 7.5. Jadi kita lihat 90
bahagi 7/5, kita akan dapat 12. Jadi di sini 12. Jadi bermakna 150 juga kita perlu bahagi dengan 7/5, menunjukkan kita telah faktorkan. Okey, dengan untuk memudahkan ni kita dapat 20 dan 187/5 juga kita bahagi dengan 7/5, kita dapat 25. Jadi kita dah ringkaskan persamaan ini. Seterusnya untuk dapatkan T ini adalah suatu fungsi kuadratik, maka kita perlu menggunakan kalkulator seperti mana yang cikgu ajar. Cari mode equation mengikut kalkulator masing-masing. Okey, mode equation. And then masukkan nilai A kita di sini adalah 12. Tekan sama dengan B adalah negatif 20. Dan C kita adalah negatif 25. Jadi kita dapat A yang pertama adalah T yang pertama adalah 5/2 dan T yang seterusnya adalah negatif 5/6. Okey, seterusnya kita akan tulis semula jawapan mengikut tertib seperti mana yang cikgu ajar daripada awal soalan tadi. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat soalan di sini, cari jumlah masa dalam minit. Jadi T kita tadi kesemuanya dalam jam. Jadi 2.5 jam, kita tak akan ambil nilai negatif. Yang kedua iaitu T sama dengan negatif 5/6. Untuk masa tiada nilai negatif, bermaksud kita pertimbangkan jawapan T yang positif iaitu 2.5 jam. Jadi untuk dapatkan di dalam minit, 1 jam 60 minit. Jadi 2.5 jam darab 60, maka kita dapat jawapan akhir 150 minit. Untuk soalan C, jika kereta tersebut berhenti untuk berehat di Ipoh selama 30 minit, kirakan purata laju kereta tersebut. Jadi kita tahu purata laju adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak di sini kita dapat dah 187.5 dan jumlah tempoh perjalanan adalah 2.5 jam, iaitu diberi dalam soalan tadi, cari jumlah masa yang diambil oleh kereta tersebut. Tetapi ini adalah perjalanan, masa perjalanan 2.5 jam. Dimaklumkan dalam soalan C, kereta berehat selama 30 minit. Bermaksud masa peruntukan masa keseluruhan adalah 2.5 jam darab 0.5 jam. Jadi jumlah masa 3 jam. Untuk kita dapatkan purata laju, jumlah jarak bahagi jumlah masa 187.5 bahagi 3. Maka kita dapat jawapan akhirnya adalah 62.5. Jadi seterusnya kita lihat pula dari segi permarkahan di sini. Kita lihat yang pertama untuk soalan A 2 markah. Jadi kita masukkan tulis rumus jarak yang betul 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan soalan B 4 markah, kita tulis dalam bentuk am 1 markah, pemfaktoran 1 markah, jawapan dalam bentuk jam 1 markah dan ditukarkan kepada minit 1 markah. Dan yang terakhir soalan C 3 markah. Jadi jumlah jam yang telah diambil kira waktu rehat 1 markah. Mengikut rumus untuk dapatkan purata laju iaitu jarak bahagi masa, dimasukkan nilai yang betul 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Jadi kita telah selesai membincangkan contoh soalan kertas 2 bahagian B bagi soalan yang ketiga bagi bab fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan video ini dapat memberi manfaat bagi murid mengulang kaji bagi bab fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah dengan melihat contoh-contoh soalan dalam kertas 1, kertas 2 bahagian A juga kertas 2 bahagian B. Untuk video seterusnya kita akan mengulang kaji bagi bab 2 tingkatan 4 iaitu asas nombor. Dengan ini saya sudahi. Sekian, terima kasih.